rapat. Tak mati insya-Allah dengan rapat. Ya, dengan hidup sunnah Nabi kita tak akan mati, tapi kita berjaya insya-Allah. Bro. Depan bro. Duduk sini bro. Duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru. Begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, niniak mamak, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi seluruh para santri yang semoga menjadi manusia berjaya di masa yang akan datang. Dan yang saya hormati tim media Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini melalui TV Asil ataupun melalui sosmed, sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini Allah masih berikan kita peluang untuk melaksanakan fardu maghrib berjemaah. Dan menunggu datangnya Isya, Allah Subhanahu Wa Taala masih lembutkan hati kita untuk bersabar duduk dalam majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir mendengarkan majlis ini, mendengarkan kajian yang ada dalam majlis ini, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dikasihi oleh Allah, malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan. Satu kitab kumpulan daripada dua hadis yang sahih, kumpulan kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi semua yang ada di dalam kitab ini imma dalam Sahih Bukhari ataupun imma dalam Sahih Muslim atau ada dalam dua-duanya sekaligus. Dan seperti biasa, sebelum kajian ini kita mula, maka saya akan memberikan satu tajuk, yang mana tajuk itu menggambarkan tentang isu yang akan kita ulas pada malam ini. Tajuk kita malam ini adalah peluang emas. Apa dia? Peluang emas. Apa maksud peluang emas? Alah. Apa tu emas? Emas apa? Sesuatu yang berharga, warna kuning yang berharga. Tapi ada juga sekarang warna putih, dan juga ada warna coklat, dan ada juga warna hitam manis dan hitam pahit. Emas juga namanya. Tapi tak ada tak ada emas. Cukup hanya emas sahaja. Tapi yang kita bincang bukan peluang emas, tapi peluang emas. Peluang emas. Apa tu peluang?
kesempatan. Peluang adalah kesempatan. Kesempatan ni ada kalanya boleh kita dapat 2 kali, 3 kali, 4 kali atau banyak kali, atau boleh jadi itu peluang terakhir atau hanya satu-satunya peluang. Tapi tak semua peluang itu, kesempatan itu menjadi peluang atau kesempatan emas. Hanya bagi sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang emas apa ni sebenarnya? Apa yang kita nak daripada tajuk ini? Tajuk ini sebenarnya berkaitan dengan kaifiat solat kita. Kaifiat solat kita. Yang mana kita tahu bahawa seseorang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah solat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Amalan seseorang hamba yang akan dihisap oleh Allah adalah solatnya. Jika solatnya baik, faqad aflah wa anjah, maka dia beruntung dan berjaya. Jika solatnya rosak, faqad khaba wa khasar, dia akan rugi dan menyesal. Dan solat yang kita buat itu semuanya dah diajarkan oleh Nabi SAW. Sama ada bersifat wajib ataupun bukan wajib. Tetapi apa sahaja yang diajarkan oleh Nabi, pasti itu adalah peluang membuat seseorang selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu peluang emas yang dia nampak ringan, nampak kecil, tapi ternyata luar biasa. Ia menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju syurga. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bacakan ini daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni memang terkenal dah. Kita banyak selalu dengar Abu Hurairah, betul tak? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Bila dibaca imam Sami'allahu liman hamidah? Masa rukuk. Masa i'tidal, bangkit daripada rukuk. Apa maksud Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Maka Nabi SAW katakan, faqulu, wahai kalian para jemaah makmum, ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Ya Allah Tuhan kami, segala puji hanya untuk Engkau. Ternyata fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Ternyata ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ada malaikat-malaikat yang kita tak tengok mereka. Mereka juga mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Maka sesiapa yang kebetulan ucapan dia selari dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Boleh faham? Jadi ucapkan rabbana walakal hamd menyebabkan dosa terdahulu diampunkan. Satu. Yang kedua juga, hadis daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam membaca Al-Fatihah, dah sampai pada penghujung Al-Fatihah, waladdallin. Di ayat yang lain, di riwayat lain mengatakan, biasanya imam apabila selepas mengucapkan waladdallin, maka imam mengucapkan amin. Maka faqulu amin, maka kalian juga kena ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Sesungguhnya ada malaikat yang juga mengucapkan amin. Siapa yang ucapan amin dia selari dengan malaikat, maka ketika itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu.
Jadi apa isu tadi? Pertama, ucapan apa tadi? Sami Allahu liman hamidah. Imam ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita Rabbana walakal hamda. Yang kedua, imam mengucapkan amin, kita ucapkan amin. Tapi masalahnya, pertama yang kita nak bincangkan dulu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua amalan ni dua amalan yang ringan, betul tak? Ucapkan Rabbana walakal hamda, apa susahnya? Mati tak selepas ucapkan Rabbana walakal hamda? Tak mati. Tapi boleh tak kita buat? Boleh, tapi ramai tak orang yang buat? Ni jadi masalah dia. Kadang ada orang buat, kadang tak buat. Kadang senyap dia. Begitu juga amin. Kadang-kadang ketika imam berucapkan amin, si makmum senyap. Si makmum senyap. Biasanya yang ucapkan amin kuat tu kanak-kanak. Kanak-kanak kalau solat di masjid-masjid umum, biasanya kanak-kanak tu ucapkan amin. Tapi orang-orang dewasanya senyap belaka. Kenapa senyap ni? Apa masalahnya? Boleh jadi kerana tak tahu fadilahnya, kelebihan ini. Yang kedua boleh jadi apa? Boleh jadi malu. Boleh jadi malu. Kerana jemaah, jangan sampai kita meninggalkan amalan kerana malu dengan manusia. Dan ini banyak berlaku. Dia meninggalkan amalan kerana malu dengan manusia. Engkau tak solat. Malu aku. Engkau ni nanti orang kata aku soalim. Nanti orang kata aku. Akhirnya meninggalkan ibadah kerana manusia. Takut aku kalau aku buat nanti aku rasa hatiku ni rasa riak. Jadi aku tak jadi buatlah. Dia nak sedekah. Masa dia nak sedekah, kenapa tak buat? Malu aku, nanti aku rasa hati ni riak. Akhirnya tak bersedekah. Kau kenapa tak solat? Kenapa tak solat duha? Kenapa tak solat tahiyatul masjid? Malu aku, nanti apa kata orang. Jadi akhirnya aku tak buat. Nanti timbul riak dalam hatiku. Ketahuilah jemaah, ketika seseorang meninggalkan ibadah kerana manusia, maka itu disebut dengan riak. Meninggalkan ibadah kerana manusia, maka itu disebut riak. Lalu kalau seandainya seseorang beribadah kerana manusia, maka itu disebut syirik. Adapun ikhlas adalah yang selamat daripada dua-duanya. Ibadah bukan kerana manusia dan meninggalkan juga bukan kerana manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang lama. Dosa apa ni? Dosa apa ni? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dosa apa ni? Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Dosa besar boleh diampunkan? Dosa besar takkan boleh diampunkan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil only. Kalau dosa besar, dia tak boleh diampunkan kecuali dengan taubat. Iaitu, rasa pertama, tarkul maksiyah, tinggalkan maksiat, an-nadam, menyesal dan berazam tak buat lagi. Kemudian, mengganti dosa tersebut dengan amal saleh. Maka itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita jangan pandang remeh sebuah amal baik walaupun nampak kecil. Jangan pandang remeh suatu amalan baik walaupun nampak kecil. Boleh jadi amalan kecil itulah yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan juga jangan pandang remeh sebuah dosa walaupun nampak kecil. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Engkau sangka itu adalah suatu perkara yang hayyinan, yang ringan, yang remeh-temeh. Ternyata di sisi Allah ia adalah besar. Jangan pandang remeh sebuah dosa walaupun nampak kecil. Ternyata boleh jadi dosa kecil itulah yang menyebabkan kita dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah,
Sekarang saya nak tanya pada jemaah semua, siapa di antara jemaah yang tak pernah berbuat dosa dalam hidupnya? Angkat tangan. Saya bagi hadiah iPhone ni jemaah. 15 Pro ni jemaah kata saya. Cuma angkat, saya bagi betul. Tapi ngakulah saya tak pernah berbuat dosa. Ikrarlah. Tapi buktikan kalau saya tak pernah berbuat dosa. Siapa yang pernah ni? Ada yang pernah ni? Tak pernah berbuat dosa seumur hidup. Tak pernah berbuat dosa seumur hidup. Ada? Tak. Semua kita pernah berbuat dosa, jemaah. Semua kita pernah berbuat dosa. Sama ada besar ataupun kecil. Cuma masalahnya apa? Masalahnya ada yang tampak dan ada yang masih tersembunyi. Dan ketahuilah jemaah, di antara rahmat dan sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup aib-aib kita. Orang hormat pada kita, orang respect pada kita bukan kerana kita manusia maksum, bukan kita manusia yang perfect, tapi kerana apa? Kerana Allah masih tutup aib-aib kita. Kalau Allah bukakan satu saja aib yang ada pada diri kita, maka orang yang selama ini respect pada kita akan bertukar membenci dan memaki hamun kita. Berapa ramai para ulama-ulama yang hebat, yang selama ini Allah tutup aibnya, yang selama ini orang hormat kepadanya. Kemudian ketika Allah bukakan satu saja aibnya di hadapan pengikutnya, maka semua followersnya akan meninggalkan dia dan memaki hamun dia. Lalu macam mana kalau Allah bukakan semua dosa-dosa yang ada pada diri manusia? Itu ulama. Lalu macam mana dengan kita yang bukan ulama? Jangan sangkakan kita tak pernah berbuat silap dan salah. Setiap kita pernah berbuat silap dan salah. Oleh sebab itu, dalam Islam kita dilarang apa? Dilarang tajassus. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Surah apa tu? Al-Hujurat. Hai orang beriman, jauhilah darimu sangka-sangka. Kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Apa makna tajassus? Cari kesalahan orang. Kita kalau dalam hidup kita sibuk dengan mencari kesalahan orang, maka kita akan lupa dengan kesalahan kita sendiri. Kita kalau sibuk dengan mencari kesalahan orang, akan lupa dengan kesalahan sendiri. Oleh sebab itu kita dilarang tajassus. Wala tajassasu, jangan kalian tajassus, cari kesalahan orang, korek-korek, tak ada salah, dicari-cari. Bahkan sampai diperangkap kawan supaya kawan jatuh dalam perbuatan yang salah. Ada juga segelintir orang seperti itu. Ada segelintir orang macam tu. Dia benci dengan si fulan. Maka caranya macam mana? Dia bermuka manis di depan fulan tersebut. Kemudian dia perangkap fulan tersebut untuk buat sesuatu lalu diaibkan supaya dia dibenci oleh orang lain. Hati-hati. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan bergantung kepada amalan. Ketika hari ini kita tajassus cari kesalahan orang dan kemudian untuk memperangkap orang, maka mungkin orang itu tak balas. Ingat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah juga akan balas. Mungkin bukan daripada orang itu, daripada arah yang lain, mungkin di masa yang lain, mungkin di tempat yang lain. Oleh sebab itu kita tak dibenarkan memperangkap orang lain untuk supaya dia jatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Apatah lagi memaksa orang untuk mengaku bersalah. Di dalam Islam jemaah. Adik-adik, dengar ni, dengar semua. Di dalam Islam, siapa yang hafal ayatnya? Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajliduhum 80 jaldah
wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kata Allah apa? Orang yang menuduh muhsanat, seorang wanita yang menjaga kesuciannya, kemudian dituduh apa? Dituduh berzina. Sesiapa yang menuduh, maka dia kena wajib mendatangkan bukti. Macam tu. Dalam Islam, sesiapa yang menuduh orang berbuat salah, maka dia kena datangkan bukti. Kalau seandainya dia tak boleh datangkan bukti, apa yang disebutkan oleh Allah? Fajliduhum 80 jaldah. Disebat sebanyak 80. Mana 80? Become 80. 80. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina itu hanya disebat 100 kali. Lalu si penuduh, dia tak berzina pun, cuma menuduh. Nampak tak? Ni Al-Quran sendiri sebut ni. Dia bukan berzina pun, dia cuma menuduh. Cuma kerana dia tak boleh datangkan bukti, maka fajliduhum, yang menuduh itu disebat 80 kali. Sementara yang tertuduh, dia selamat walaupun sebenarnya dia pernah berbuat zina. Begitu ketatnya peraturan dalam Islam untuk menjaga muruah seorang Muslim, untuk menjaga aib muka seorang Muslim. Oleh sebab itu kita tak dibenarkan menuduh seorang kecuali boleh datangkan bukti, atau orang itu mengaku dengan sendirinya tanpa paksaan. Kerana segelintir kita ada punya perangai paksa orang untuk mengaku bersalah. Faham tak? Kau mencuri? Tak. Pasti kau mencuri? Tak, aku tak curi. Carilah, tengoklah. Tak ada. Ambil pisau sekali. Kau kena curi. Ngaku. Curi kan? Aku. Ya, dia takut. Ya, aku curi. Tambah lagi kalau zaman sekarang zaman viral, di video kan. Nampak ngaku dia. Padahal dia mengaku kerana apa? Kerana diancam. Sementara menuduh saja tanpa mengancam. Menuduh saja tanpa mengancam dan tak boleh mendatangkan bukti, itu disebat 80 kali. Lalu macam mana kalau lebih daripada itu? Boleh faham tak ni? Tengok, itu menuduh seorang wanita muhsanat, wanita biasa je, bukan orang-orang penting pun. Hanya wanita yang menjaga kesuciannya berzina, walaupun mungkin dia dah berzina, mungkinlah dia dah berzina, tapi yang menuduh ini tak boleh datangkan bukti, maka dia disebat 80 kali. Lalu macam mana dengan orang yang berani, yang tergamak berani menuduh ibunda kaum muslimin, isteri kesayangan Nabi SAW berzina? Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar. Dituduh berzina dengan siapa? Ini penting ni jemaah. Ini tafsir Quran ni. Kita hafal Quran apa guna kalau tak tahu apa cerita dia? Dituduh oleh berzina dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Tulis. Adik-adik tulis yang macam-macam ni tulis. Jangan ingat kalian bukan macam Bukhari. Imam Bukhari qayyidul ilma bil kitabah. Tulis ilmu, ikat ilmu tu dengan menulis. Kalau lupa boleh tengok tulisan. Ustaz sendiri pun menulis, takkan kalian pula tak menulis? Dituduh dengan Safwan bin Mu'attal. Berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Padahal Allah dah menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina ja'u bil ifki. Ini semuanya hanyalah ifk, berita bohong, dan itu dah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ada satu puak sekarang yang masih still menuduh ibunda kaum muslimin berzina. Siapa dia? Orang Syiah. Kalau orang Syiah itu dia mengklaim saya orang non-Muslim, okey, settle cerita. Biasalah orang non-Muslim apa saja dituduh kepada Islam, ya kan? Tetapi orang Syiah mengaku apa? Mengaku Islam. Kalau mengaku Islam, maka kena tegakkan hukum had. Tapi apa yang berlaku jemaah? Apa yang berlaku?
Berapa ramai orang Syiah yang ketika menuduh ibunda kaum muslimin berzina, tak ada sesiapa pun yang berani menegakkan hukum sebat kepada mereka. Tapi bukan bermakna Allah buta, Allah tak melihat. Allah melihat, Allah mengetahui. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Di hari Karbala, mereka sebat diri mereka bukan hanya dengan tali, bukan hanya dengan sebatan biasa, tapi dengan tali dengan sebatan yang runcing, yang tajam, menyebat diri mereka sendiri. Dan mereka merasa itu adalah suatu ritual yang mendapat pahala, padahal tanpa mereka sedari, mereka tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan mereka sendiri, kerana mereka berani menuduh ibunda kaum muslimin berzina. Boleh faham tak maksudnya? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu bergantung kepada amalan. Oleh sebab itu dalam Islam tadi, kita tak boleh tajassus. Kita tak boleh apa tadi? Tak boleh menuduh kecuali boleh datangkan bukti. Kita tak boleh perangkap orang jatuh dalam kesalahan, apatah lagi memaksa orang lain mengaku bersalah. Boleh faham tak ni? Dan juga dalam Islam, kita tak boleh biarkan syaitan menggelincirkan kita dan saudara kita. Itu yang sebabnya Ustaz selalu katakan, syaitan bukan suka sangat dengan kalian. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, jadikan ia sebagai musuh. Azan cepatnya, baru tengah berapi dah azan juga Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, dengar ni semua. Apa hukum mencuri? Haram. Dosa kecil ke dosa besar? Besar. Sekarang, macam mana hukum orang yang memperangkap kawannya untuk mencuri? Faham tak maksudnya? Atau boleh jadi sebenarnya kawannya tak mencuri, tapi sengaja dijebak. Pernah kan? Ada orang tengok macam tu. Contoh, sebenarnya mencuri itu dia. Yang mencuri itu dia. Kerana dia tu tak suka dengan kawan ni, maka dia ambil barang ni, diletakkan di beg kawannya. Ketika kawannya ada orang-orang lain dah sibuk-sibuk cari manalah barang, ternyata didapati oleh orang ramai di beg si fulan tadi. Yang meletakkannya basuh tangan. Tak ada. Akhirnya si fulan kena tuduh mencuri. Dan dia sendiri tak mengaku mencuri, dan dia sendiri pun tak tahu. Lalu apa? Lalu dipasang. Engkau pasti mencuri. Pasti. Ngaku tak? Ngaku tak? Kalau tak aku tumbuk engkau tu. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Okey? Atau boleh jadi seorang mencuri. Dengar ni. Kes curi ni di mana-mana ada je. Dia seorang mencuri, tapi curi ni sebab apa? Sebab dia buka pintu orang lain mencuri. Almari dia dibuka, diletakkan barang berharga di tengah-tengah di almari tu, nampak je, dibuka pintu semua. Kemudian ada orang ambil. Yang salah siapa? Faham tak maksudnya? Diletakkan barang-barang berharga di sini, dibuka pintu malam-malam, biar kosong. Lalu datang pencuri, dia ambil barang tu. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Pencuri salah, yang meletakkan barang salah. Yang meletakkan barang salah. Boleh faham? Begitu juga, ini yang Ustaz nak ingatkan kepada kalian semua adik-adik, para santri. Kalian kena faham bahawa syaitan adalah musuh kalian. Syaitan akan gelincirkan kalian dari pelbagai arah. Mungkin kalian selamat daripada pergaulan bebas di luar sana. Tapi belum tentu kalian selamat daripada pergaulan sesama jenis di sekolah sendiri. Faham tak maksudnya? Itulah, dengar betul-betul. Jangan borak belakang tu, dengar. Kalian mungkin selamat daripada pergaulan bebas di luar sana. Bergaul antara lelaki dengan perempuan. Bebas. Kalian mungkin selamat. Tapi belum tentu kalian selamat daripada pergaulan sesama jenis. Faham tak maksudnya? Oleh sebab itu, tak boleh buat perkara seperti itu. Dan jangan berada di jalan-jalan seperti itu. Dan jangan kita yang buka peluang. Dan juga jangan pula kita yang memperangkap orang. Dan jangan pula kita paksa orang. Dan jangan pula kita biarkan orang. Apa maksudnya? Ketika ada kawan, Ustaz, dari awal berapa tahun? Setahun lepas, awal baru kalian masuk sini. Yang duf'ah ula, yang pertama kali, angkatan pertama. Ustaz dah terangkan apa?
Sesiapa yang ada berdua-dua, bersuduk duduk di sana, itu tegah. Mungkin di masjid tak, tapi di asrama. Ustaz dah pernah ingatkan tak? Berapa kali Ustaz sebut? Tak tahu lagi, tak tahu. Ustaz pun dah lupa dah berapa kali Ustaz sebut. Ada yang pergi berdua-dua, main pegang-pegangan, orang dah tidur, dia tak tidur, orang dah tidur, dia borak, bercakap-cakap, lepas tu berlaku kes macam ni. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang salah dua-duanya. Dan begitu juga kawan yang melihatnya dan diam saja juga salah. Itu sebabnya dalam hadis Nabi SAW katakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu 'adzaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kalian menyeru manusia kepada kebaikan, halang manusia daripada kemungkaran. Bukan hanya sekedar menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan semua orang boleh buat dan itu tak ada cabaran besar sangat pun. Tetapi menghalang orang buat maksiat itu berat. Kalau kau diam, Allah akan timpakan azab bukan hanya kepada orang itu saja, tapi kepada orang yang di sekelilingnya. Faham maksudnya? Ketika nampak ada kawan berdua jalan-jalan sana, pergi ke mana? Makan pergi berdua, ini berdua. Kemudian sampai rapat-rapat berdua, lepas tu pegang-pegangan tangan, kemudian peluk-pelukkan. Lama-lama apa? Lama-lama abang cintakan abang. Ini yang Ustaz katakan tak boleh. Jangan bagi peluang syaitan untuk menggelincirkan kita. Macam-macam dibuat. Apa-apa saja, jangan bagi peluang syaitan menggelincirkan kita. Dan jangan pula kita basuh tangan. Kita yang buka peluang, lepas tu berlaku pula pura-pura jadi mangsa. Saya dimangsa, tak boleh. Maka Ustaz dah banyak kali terangkan kepada kalian. Kes ini sangat banyak di mana? Di sekolah-sekolah Islam. Tak kira manhaj apa pun. Tapi kes ini akan banyak dan di sinilah dari celah inilah syaitan masuk. Kerana syaitan akan masuk dari celah di mana manusia lalai. Faham? Maka hati-hati. Hati-hati. Jangan buat perkara seperti ini. Dan jangan pula paksa-paksa orang. Paksa apa? Paksa mengaku orang bersalah. Ini tak boleh. Lalu kemudian menceritakan tentang timbul berita-berita ifk, berita palsu, dan itu cerita yang orang disuruh dipaksa orang untuk mengaku. Ini tak boleh. Kecuali dia sendiri yang mengaku. Apa yang dia dipersaksikan olehnya, maka itulah sebenarnya. Kalau seandainya dia tak mengaku, kalau dia menipu, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah supaya Allah tutup aib-aib kita. Kerana hari ini kalau kita asyik nak buka aib orang, suatu hari nanti Allah yang akan bukakan aib kita. Bukan dari orang itu, dari arah yang lain. Faham adik-adik semua? Faham tak? Jadi kemana, sampai mana cerita kita tadi ni? Panjang cerita. Kita cerita tentang dosa. Dan untuk mengampunkan dosa kita, ternyata ada peluang emas. Apa dia? Baca Rabbana walakal hamd, kemudian ucapkan amin. Sebenarnya kisah dia simple je. Cuma nak mengamalkan itu yang susah. Okey. Okey, kita bacalah beberapa soalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau menumpang tanya. Menumpang je. Tak betul pun bertanya, dia segera menumpang. Kalau orang gila ganggu kita lagi solat, apakah batal Ustaz? Macam mana orang gila masuk tengah ganggu? Kalau orang gila mengganggu orang yang solat, dia tak berdosa. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pen daripada 3 perkara. Salah satunya anil majnun,
Ha? Anil sabi hatta yablugh. Si sobi budak kecil sampai dia balik. Kemudian ani naim hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia terjaga. Yang ketiga, orang gila. Jadi orang gila, kalau seandainya dia ganggu kita solat, dosa dia. Tak solat batal tak solat kita. Kalau kita terus solat, insya-Allah tak batal. Tapi kalau kita layan juga kegilaan dia, batal solat kita. Aku tengah solat, pergi sana, batal solat kita. Boleh faham tak? Sekian. Apa ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga dilindungi oleh Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz, apa hukum memakai baju skena? Skena tu apa tu? Apa skena tu? Ha? Oh, skena tu. Bahasa apa tu? Oh, gitu. Bahasa gaul. Jadi bahasa skena tu seluar besar gitu. Ya, kalau seluar besar yang macam tahun 80-an tu. Iya. Yang dulu kecil dah tu, di tengahnya slim, di bawahnya sampai beguk pun boleh masuk. Iya gitu. Macam ni, sempit, gitu ya. Oh itu skena. Baru tahu. Kalau seandainya isbal, ini tak boleh. Satu. Yang kedua, kalau seandainya skena ni digaya siapa ni? Adakah ini gaya puak-puak tertentu? Kalau gaya itu puak-puak tertentu dan menyerupai kaum-kaum tertentu, maka dikira tasyabbuh. Kalau seandainya bertasyabuh dengan orang non-muslim, maka ini haram dalam Islam. Kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia masuk dalam kaum tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang yang menuduh laki-laki baik berzina juga dicambuk? Ya. Menuduh walaupun dalam ayat itu disebut muhsanat. Wanita yang baik-baik berzina, tetapi itu juga sama menuduh lelaki yang baik-baik berzina. Tetapi lelaki dituduh berzina itu sangat jarang. Kenapa? Kerana ketika lelaki berzina, dia tak nampak kesan dalam dirinya. Tetapi kalau perempuan berzina, nampak perut dia mengandung. Itu yang sebabnya senang nak tuduh wanita berzina. Tapi kalau lelaki, nampak tak? Ini dah berzina belum? Tak ada. Tak ada pun. Tetapi hukumannya tetap sama. Disebat 80 kali. Kalau dia menuduh, tak boleh datangkan bukti. Itu kalau hukum Allah. Tapi kalau tak dihukum oleh Allah macam mana? Cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Illal ladzina tabu. Kecuali orang yang bertaubat, baru Allah ampunkan dosa. Tapi kalau tak, hati-hati. Nanti, senjata makan tuan nanti. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghadapi masa sulit seperti futur, sedih yang tak jelas dan berkepanjangan atau semangat sudah hilang? Pertama, doa kepada Allah. Yang kedua, berkawan dengan orang saleh. Maka insya-Allah futur akan hilang. Itu dia. Allah Ta'ala alam. Dua kali pula, macam mana orang gila ganggu orang solat. Orang gila mengganggu kita yang sedang melaksanakan solat. Banyak sangat orang gila sini. Dah dua pula soalan ni. Ni macam ada kes orang gila pernah masuk dalam tempat ni. Apa tulisan? Tulisan cantik lah sikit. Ustaz izin bertanya. Sila. Manakah yang lebih prioritas untuk dihadiri, kajian rutin atau tabligh akbar? Dua-duanya. Kajian rutin untuk menambah ilmu.
Ada pun tabligh akbar untuk menambah ukhuwah. Kajian rutin untuk menambah ilmu, kajian apa? Kajian tabligh akbar untuk ukhuwah. Kalau orang hanya sekedar tabligh akbar tapi tak hadir kajian rutin, pasti tengoklah muamalah dia banyak bercanggah. Banyak bercanggah dengan amalia Rasulullah SAW dan banyak bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dia hanya dapat ukhuwah tapi ilmu dia tak tahu. Tambah lagi kalau tabligh akbar dengan ustaz-ustaz yang famous, jemaahnya ramai, dia pun duduk di belakang di tepi sana, dia pun tak dengar. Sudahlah mic pun kecil-kecil, dia asyik berborak. Orang datang, dia datang, orang keluar, dia keluar, orang dapat ilmu, dia tak dapat. Dan ini banyak berlaku. Semoga jemaah tak termasuk daripada itu. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bisa tolong ulangi hadisnya lagi enggak Ustaz? Yang mana satu ni? Hadis ini? Idza qala al-imam itu. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Idza qala al-imam sami Allah. Ini hadis yang mana satu ni ya? Saya banyak disebut hadis. Hadis yang mana satu yang saya sebut ni? Kalau hadis yang ini, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamda. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adapun yang satu lagi, idza ammana al imam fa aminu, atau di riwayat sini sebutkan idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa sikap kita kalau kita digibahkan? Digibahi. Syukran Ustaz. Syukran digibahi. Kalau kita digibahi, biarkan saja. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan pahala untuk kita. Tambahan pahala untuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menyikapi orang yang selalu mencaci maki atau bahkan menggibah dan menyebarkan aib orang yang telah berusaha berubah dan bertaubat? Dan bagaimana jika si penyebar atau penggibah itu meninggal dan menyebar masih meluas? Apakah menjadi dosa jariah atau bagaimana Ustaz? Yes, dosa jariah. Ketika kita memfitnah orang, kemudian kita tak bertaubat, maka itu jadi dosa jariah. Apatah lagi sampai ketika dia memfitnah orang dan menjejaskan kehormatan orang, habis kita jadi dosa jariah, kecuali kita bertaubat. Dan cara bertaubat bukan hanya sekedar astagfirullah, tapi kita kena bersihkan nama orang yang kita fitnah. Itu perlu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menyikapi teman yang tidak pernah merasa bersalah? Bagi dia iPhone. Tak pernah merasa bersalah. Kan dia cakap tadi tak pernah merasa bersalah, bagilah iPhone dia. Tapi tak akan ada orang tak pernah merasa bersalah. Dan apakah saya harus meminta maaf kerana saya sering mengganggunya? Lah, siapa yang salah ni? Tadi katanya kawan dia salah. Sekarang dia mengganggu. Dia yang salah atau kawan dia salah sebenarnya? Kalau dia sama-sama salah, sama-sama minta maaf, settle cerita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan semoga? Di setiap kali berdoa, boleh. Semoga itu adalah ar-raja', iaitu harapan, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan itu termasuk daripada harapan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum memakai baju atau celana yang ketat menampakkan bentuk tubuh bagi lelaki Ustaz? Mendedahkan aurat itu hukumnya haram, sama ada untuk perempuan ataupun lelaki. Memakai pakaian yang ketat hukumnya haram, sama ada perempuan ataupun lelaki.
Tambah lagi, ini bagi seorang yang peminat main basikal. Tahu basikal? Main basikal. Saya pelik, main basikal orang sampai baju ketat-ketat. Di baju ketat-ketat nampak oleh orang ramai. Nampak sampai nya nampak. Iya. Sampai saya, ini lelaki tapi sampai saya ya Allah sakit mata. Tak boleh. Haram mendedahkan aurat. Menampakkan lipat-lipatan badan itu. Tak boleh. Sama ada perempuan ataupun lelaki. Allah Ta'ala alam. Masih ada masa? Cepat. Ana doa khusus dilarang memijak. Susah sangat tulisannya. Dah berapa kali dibaca? Dah dua kali baca tak lepas-lepas. Nah, ini baru cantik ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Amin. Wa iyyakum. Apa hukumnya pemberi harapan palsu ke orang lain? Jika yang memberi harapan palsu itu termasuk dalam perbuatan zalim, apakah boleh bagi anak untuk mendoakan kejelekan bagi pelakunya? Apa harapan dia sebenarnya? Kadang-kadang orang tak memberikan harapan pun, cuma dia je merasa diberikan harapan. Itu yang jadi masalahnya. Contoh seorang lelaki datang ke rumahnya, ke rumah seorang akhwat, dia katakan, "Pakcik, saya nak meminang anak pakcik." Lalu dia kata pakcik itu, "Okey, engkau habiskanlah sekolah engkau dulu ya. Nanti kalau engkau dah sekolah dah cuba engkau pastikan boleh sambung belajar sampai S2, sampai S3, nanti datang sini." Itu maksudnya menolak, bro. Itu bahasa lembut menolak. Jangan katakan engkau diberi harapan palsu. Bukan, itu bukan harapan palsu. Itu menolak secara lembut. Jadi ketika ada orang beri harapan palsu, apa harapannya? Kadang-kadang dia tak memberikan harapan, cuma kita merasa itu ada satu pemberian harapan. Jadi kalau memang sengaja harapan itu harapan palsu, maka ini sesuatu perbuatan zalim. Tapi boleh tak kita mendoakan keburukan? Jangan doakan keburukan. Doa aja bagi semoga dia diberikan hidayah dan mudah-mudahan dia tunaikan harapan kita. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Ini bagus nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah meminjamkan uang kepada orang dengan menilaikannya dengan emas supaya aman dari inflasi, apakah termasuk riba? Kalau seandainya pinjamkan uang, pinjamkan emas. Itu yang lebih baik. Kalau dalam jangka yang panjang, kecuali hanya 1 bulan. Kerana apa? Beli emas sekarang cukainya tinggi. Tinggi cukainya. Nanti bayar cukai je nanti habisnya. Tapi kalau kita contoh kita pinjam uang dengan si fulan dan pinjam dah cukup lah, jangan banyak-banyak lah. Dah cukup loh, dah cukup. Esok lagi. Nanti tak terjawab semua nanti. Dah sampai mana tadi? Kalau seandainya kita meminjam duit dengan orang, kemudian kita rasa ni mungkin 3-4 tahun kita pinjam, maka kadarkan dengan emas. Saya pinjam emas berapa? 10 gram. 10 gram je. Berapa harga emas sekarang? Nanti masa 3 tahun lagi bayar dengan emas. Maka itu yang selamat daripada inflasi. Tapi kalau pinjam dengan duit, maka kena siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap rugi ya. Ini tak boleh baca. Dah berapa kali tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila kita melakukan solat lalu ada kawan kita yang mengganggu kita, apakah boleh kita memukul dia? Rasanya boleh kot. Sebab kata Nabi SAW, kalau ada idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau kita solat, kemudian ada orang melintas, falyadfa'hu, tahan. Tetapi kalau seandainya dia paksa juga, mana dia mengganggu kan? Apa kata Nabi?
falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dia syaitan tu. Jadi maksudnya pukulnya pukul macam ni je. Kalau dia mengganggu. Jangan pula falyuqatilhu ambil pisau. Pop. Gitu. Okey. Dah cukuplah jemaah. Habis pula kasihan orang-orang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah berdosa ana punya kawan yang suka bercanda keterlaluan, habis tu kita sepak? Apakah berdosa? Apa keterlaluannya ni jemaah? Keterlaluan ni sebenarnya umum. Kalau seandainya dia sampai menjatuhkan muruah kita tengah makan, lepas tu dia kata dia bergurau, tapi pinggan kita di tepinya jatuh. Sekali maaf. Esok kita tengah bawa tengah pakai towel tu, towel. Apa namanya? Towel. Kalau lepas mandi kan pakai towel tu. Handuk tu lepas tu dia tarik. Nampaklah kan? Gitu kan. Yang macam ni boleh ditumbuk je orang tu, baru dia tahu, supaya dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Tapi kalau hanya gurau-gurau, hanya cakap-cakap je, jangan. Okey, Allah Taala alam. Cukuplah sampai situ ya. Yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan kejalanan saya sendiri. Ingat pesan Ustaz ya. Ya, untuk kalian semua para santri, jangan biarkan kawan-kawan kita yang terlibat dalam perkara amalan kaum Nabi Lut, dan kemudian jangan memperangkap orang, dan kemudian jangan paksa orang untuk mengaku, kecuali kalau kita yang menuduh, maka kita kena datangkan bukti. Kena ingatkan semua. Itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan kerja saya sendiri. Kepada para penonton Asil TV, saya mohon maaf yang tak sempat terjawab. Dan juga kepada MM Channel, Masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak terjawab lagi. Mohon insyaAllah esok kita jawab. Confirm insyaAllah jawab. Di sini soalannya banyak, jadi saya tak terjawab di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.